Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera diucapkan kepada Yang Berhormat Datuk Haji Muhammad Razak bin Datuk Haji Osman, Datuk Bandar Majlis Bandaraya Johor Bahru. Yang berbahagia Ketua WIB Berbahagia Datuk Haji Muhammad bin Muhammad dan barisan ahli Majlis Bandaraya Johor Bahru. Yang berusaha Tuan Haji Musman bin Yunus, Tuan Seri Majlis Bandaraya Johor Bahru. Yang berusaha IR di sini Hajian Nazatu Shima binti Muhammad, Timbalan Seri Majlis Bandaraya Johor Bahru. Ahli-ahli ofisio, ketua-ketua jabatan, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Mesyuarat bulanan bilangan 2, Palang 2022 pada pagi ini dimulakan dengan bacaan doa. Dipersilakan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima awlad wal khatim lima sabaq wa nasir al-haqqi bil-haqq wal hadi ila siratika al-mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Ya Allah, Ya Karim, Ya Rahman, Ya Rahim, dengan limpah rahmat-Mu kami mohonkan, dengan hidayah dan pertolongan-Mu kami raihkan, dengan kudrah dan iradah-Mu kami harapkan, barang apalah kiranya jadikan majlis mesyuarat kami ini sesuatu yang berfaedah dan berkebajikan, demi menyempurnakan tanggungjawab bagi menegakkan kebenaran dan keadilan. Ya Allah, Ya Al-Fadli wal Ihsan, kekekalan hubungan baik antara kami sekalian. Berilah hidayah akan kami ke jalan yang mendapat keridhaan. Jauhkan dari kami akan segala rintangan dan kesukaran dalam melaksanakan tugas-tugas dan kerja-kerja harian, supaya kami berjaya dalam semua rancangan dan pekerjaan hingga tercapai segala matlamat dan wawasan. Ya Allah, Ya Al-Jalali wal Ikram, hapuskanlah dari kami segala sifat hasad dengki sesama sendiri, sifat berdusta dan iri hati. Kurniakan kami akan sifat daging bekerja dengan penuh dedikasi demi menjaga amanah, maruah agama dan kehormatan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Berpindah kepada dua yang itu, menerima kenyataan daripada Yang Berhormat Datuk Bandar dan seterusnya Yang Berhormat Datuk Bandar akan mengisikan mesyuarat bulanan bilangan 2 pada 2022 dengan hormat azim yang dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam bandaraya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang berbahagia Ketua WIB Ahli Majlis serta barisan Ahli Majlis Bandaraya Johor Bahru, yang berusaha Majlis Bandaraya Johor Bahru, yang berbahagia Timbalan Setiausaha Majlis Bandaraya Johor Bahru, ahli-ahli ex officio, barisan ketua-ketua jabatan serta para hadirin yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, dengan penuh rasa kesyukuran yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas limpah kurnia-Nya, kita dapat hadir bersama-sama pada pagi ini
bersempena dengan mesyuarat penuh MBJP bilangan 2 bagi tahun 2022. Di awal ucapan saya ini, saya ingin sama-sama mengingatkan para hadirin serta seluruh warga Bandaraya Johor Bahru agar sama-sama mengamalkan langkah-langkah pencegahan wabak COVID-19 secara konsisten. Ini memandangkan jumlah kes jangkitan harian di negara ini telah menjejak ke angka melebihi 25,000. Serta kes kumulatif ini telah melebihi 3.24 juta jangkitan. Situasi ini agak membimbangkan dengan kehadiran varian baru Omicron yang boleh menjangkit orang awam dengan lebih mudah. Meskipun 99.6% dari keseluruhan kes baru ini adalah dalam kategori 1 dan 2, warga Bandaraya mestilah sentiasa berjaga-jaga dengan mengamalkan langkah penjarakan fizikal, memakai pelitup muka, sentiasa membasuh atau sanitize tangan, serta menjalani ujian kendiri sekiranya terdapat simptom-simptom dijangkiti COVID-19. Bagi warga Bandaraya yang belum mengambil suntikan dos penggalak vaksin COVID-19 dan tergolong dalam golongan berisiko tinggi iaitu warga emas dan mempunyai penyakit kronik, anda disarankan untuk segera mengambilnya sebagai salah satu usaha untuk mengurangkan risiko jangkitan. Para hadirin yang saya hormati sekalian, sebagaimana semua sedia maklum, pilihan raya umum Dewan Negeri Johor ke-15 akan diadakan pada bulan Mac ini dengan tarikh penamaan calon adalah pada 26 Februari 2022. Hari mengundi awal pada 8 Mac 2022 dan hari mengundi ditetapkan pada 12 Mac 2022. Justru bagi melancarkan urusan berkaitan kempen pilihan raya dan memastikan iklan-iklan kempen pilihan raya ini dipasang mengikut peraturan yang ditetapkan, MBJP akan mengeluarkan permit mempamerkan iklan pilihan raya pada parti-parti politik yang buat permohonan melalui Jabatan Perlesenan MBJP. Untuk makluman, sejumlah RM5,000 wang amanah akan dikutip bagi setiap permohonan yang dibuat, dan setiap pemegang permit hendaklah mematuhi syarat-syarat dan tata cara yang telah ditetapkan oleh MBJP. Jika iklan ditapak tidak dibuka atau berlakunya pelanggaran syarat, MBJP berhak untuk membuka iklan itu dan menunjukkan hak pemulangan wang amanah kepada pemegang permit. Maklumat terperinci berkenaan syarat-syarat permohonan ini boleh didapati menerusi kaunter Jabatan Perlesenan MBJP atau laman web rasmi MBJP. Orang permohonan yang telah dilengkap diisi hendaklah dikemukakan sendiri oleh pemohon atau wakilnya di kaunter Jabatan Perlesenan beserta dengan bayaran deposit bagi setiap permohonan dan permit yang akan dikeluarkan setelah bayaran deposit dijelaskan seperti ini. Di sini, saya turut ingin mengingatkan kepada semua pihak agar kita sama-sama dapat memelihara imej Bandaraya Johor Bahru sepanjang tempoh pilihan raya ini berlangsung. Saya turut memohon agar mana-mana pihak yang telah mendapatkan permit mempamerkan iklan ini untuk segera menanggalkan iklan mereka apabila tempoh pilihan raya ini berakhir nanti bagi menjaga imej Bandaraya Johor Bahru. Para hadirin yang saya hormati sekalian, sambutan Hari Lanskap Negara adalah merupakan acara tahunan yang dilaksanakan oleh Jabatan Lanskap Negara. Pada tahun ini, MBJP telah dilantik sebagai penganjur bersama Hari Lanskap Negara di mana Taman Bandar Ekoflora Setia Indah Johor Bahru telah dipilih sebagai lokasi sambutan. Pemilihan lokasi ini dibuat berdasarkan prestasi penyelenggaraan Lanskap MBJP yang sentiasa komited dan konsisten. Selain MBJP adalah merupakan pemenang anugerah inisiatif negara taman pada tahun 2020. Program Hari Lanskap Negara 2022 ini akan berlangsung selama 3 hari bermula pada 4 Mac 2022 hingga 6 Mac 2022 di mana acara perasmian akan diadakan pada 5 Mac 2022 dan akan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri bin Yaakob, Perdana Menteri Malaysia. Untuk makluman warga Bandaraya, tema sambutan Hari Lanskap Negara 2022 adalah 25 tahun Negara Taman Terindah yang akan diadakan selari dengan sambutan 25 tahun penubuhan Jabatan Lanskap Negara.
Objektif penganjuran Hari Lanskap Negara 2022 adalah bagi memberikan penekanan terhadap budaya norma baru bagi aktiviti riadah dan rekreasi di taman-taman awam, menyebar luas program pembangunan lanskap, meningkatkan kesedaran dan usaha bagi mencapai wawasan negara taman terindah, serta menyokong perkembangan industri lanskap negara. Pelbagai aktiviti yang akan diadakan setiap hari mulai 4 hingga 6 Mac seperti pertandingan booth pameran oleh PBT di dalam negeri Johor, aktiviti sukan rakyat, program Selam Robik, tabata, pertandingan futsal, klinik futsal, persembahan kebudayaan dan lain-lain lagi. Bersempena dengan Hari Lanskap Negara 2022 ini juga, MBJB akan menganjurkan program JD Wake Up Car Free Day pada hari Ahad 6 Mac 2022 bertempat di Taman Bandar Ekoflora Setia Indah bermula dari jam 7 hingga 10 pagi. Pelbagai aktiviti akan diadakan seperti acara berbasikal, larian santai, liga kampung, bukan rakyat dan lain-lain lagi aktiviti yang sesuai untuk seisi keluarga. Warga bandaraya dijemput hadir ke Taman Bandar Ekoflora bagi menyertai JD Wake Up Car Free Day selain pelbagai lagi acara bersempena sambutan Hari Lanskap Negara. Para hadirin yang saya hormati sekalian, aktiviti menjaga di tengah jalan terutamanya di persimpangan lampu isyarat yang berlaku di beberapa lokasi dalam bandaraya ini telah menimbulkan kegusaran orang awam terutama yang berkaitan keselamatan mereka di jalan raya. Untuk makluman para hadirin, pihak PDRM menerusi Jabatan Siasatan dan Penguasaan Trafik Johor atau JSPT telah mengambil pendekatan melalui obsedar yang dijalankan pada penghujung tahun lalu yang menyasarkan golongan penjaga yang menjalankan urusan jual beli di persimpangan lampu isyarat. Advokasi dan amaran keras telah diberikan oleh JSPT Johor bersama MBJB kepada golongan ini supaya mencari lokasi yang bersesuaian dan tidak menjalankan aktiviti jual beli di tepi jalan. Ini adalah kerana aktiviti yang dijalankan oleh penjaga ini telah menyebabkan aliran trafik terganggu dan menimbulkan risiko kecederaan kepada penjaga sendiri dan pengguna jalan raya yang lain. Dikira telah berlakunya insiden kemalangan melibatkan penjaga dan penunggang motosikal di beberapa kawasan lain dalam negeri Johor sebelum ini. Untuk makluman, jumlah lokasi yang dikenal pasti melibatkan penjaga persimpangan lampu isyarat trafik adalah sebanyak 52 lokasi di seluruh Johor, manakala terdapat 15 buah lokasi di dalam kawasan pentadbiran MBJB. Mengikut peruntukan undang-undang di bawah kaedah-kaedah lalu lintas, tindakan boleh diambil oleh PDRM bagi kesalahan kepada pembeli yang mana boleh dikenakan tindakan denda tidak melebihi RM2,000 jika disabitkan kesalahan. Selain itu, bagi pihak PBT pula, tindakan boleh diambil di bawah peruntukan Undang-Undang Seksyen 3, Undang-Undang Kecil Penjaga iaitu menjalankan perniagaan tanpa lesen yang sah. Berdasarkan Undang-Undang Kecil Penjaga MBJB 2010 dan Undang-Undang Kecil Penjaga MBJB Pindaan 2020, di bawah larangan perkara 8, Perenggan 1, Braket 1 dan 2, tiada seorang penjaga boleh menjalankan perniagaannya dalam lingkungan 9 meter dari simpang jalan. Dan tiada seorang penjaga boleh menjalankan perniagaannya dengan cara yang boleh menghalang atau mengganggu perjalanan lancar lalu lintas kereta dan pergerakan bebas orang-orang yang berjalan kaki. Sehubungan itu, MBJB tidak membenarkan dan tidak boleh melesenkan sebarang penjaga yang menjaga di persimpangan jalan atau di persimpangan lampu trafik di mana orang awam sedang menggunakan kawasan tersebut. JSPT Johor bersama MBJB juga telah menjalankan Oxpass penjaga jalanan bermula 13 hingga 31 Disember 2021 yang dijalankan secara serentak di seluruh negeri. Selepas 5 hari operasi ini dijalankan oleh JSPT secara bersepadu bersama PBT, kebanyakan penjaga jalanan telah akur dengan tindakan penguasaan yang dijalankan. Berdasarkan laporan Oxpass penjaga jalanan dalam negeri Johor, sebanyak 27 operasi telah dijalankan, 11 saman dikeluarkan, 3 sitaan dan 8 advokasi telah dijalankan. Berdasarkan makluman balas yang diperoleh di
Hanya tinggal 10 lokasi daripada 52 lokasi di seluruh negeri yang dikenal pasti masih terdapat penjaja yang menjalankan aktiviti secara berkala dan tidak aktif seperti sebelum ini. Pemantauan dan tindakan tegas ini akan dijalankan secara konsisten oleh pihak DSPT dan MPJB dalam menangani isu ini dalam usaha meningkatkan tahap keselamatan pengguna jalan raya di Johor Bahru. Para hadirin yang saya hormati sekalian, saya ingin menarik perhatian tuan-tuan dan puan-puan sekalian berkaitan isu yang sering diadukan oleh warga bandaraya, iaitu berkenaan isu anjing liar dan pemeliharaan anjing terlarang serta tanpa lesen. MPJB telah menerima jumlah aduan yang tinggi berkaitan anjing liar, iaitu sebanyak 565 aduan pada tahun 2021 dan 106 aduan pada tahun 2022 ini setakat 23 Februari 2022. Manakala bagi aduan anjing peliharaan tanpa lesen atau terlarang pula, MPJB menerima 360 aduan pada tahun 2021 dan 63 aduan pada tahun ini setakat 23 Februari 2022. Dari segi statistik tangkapan pula, MPJB telah menangkap sejumlah 1,865 ekor anjing pada tahun 2021. Manakala bagi tahun 2022, sebanyak 486 ekor telah ditangkap setakat 21 Februari 2022. Untuk makluman semua, Undang-Undang Kecil Pelesenan Anjing MPJB 1995 JPU 53 telah diwartakan pada 30 November 1993. Namun demikian, Undang-Undang Kecil ini tiada peruntukan kuasa untuk menyita anjing-anjing yang tidak berlesen dan terlarang di dalam sesebuah premis persendirian. Sehubungan ini, PJB telah membuat pindaan ke atas UUK sedia ada ini dalam usaha menyelesaikan aduan-aduan yang dibangkitkan oleh warga bandaraya dari sudut perundangan agar tindakan yang menyeluruh dapat diambil oleh PJB. Pada 25 November 2021, Undang-Undang Kecil Pelesenan Anjing MPJB Pindaan 2021 JPU 66 telah pun diwartakan. Di antara pindaan-pindaan yang telah dibuat ialah Undang-Undang Kecil Baru 12, iaitu tidak dibenarkan memelihara anjing bagi kediaman bertingkat selatan. UUK Baru 13A, iaitu anjing-anjing terlarang dan anjing-anjing yang tidak berlesen, sama ada di dalam atau di luar premis boleh disita. Undang-Undang Kecil Baru 13B, iaitu pembangunan kesalahan dengan izin pendakwa raya. Pindaan UUK ini dibuat bagi mendapatkan kuasa menyita anjing-anjing yang tidak berlesen dan anjing-anjing yang terlarang yang berada di luar kawasan premis dan di mana-mana tempat awam. Selain itu, kuasa menyita ini juga adalah terhadap anjing-anjing yang tidak berlesen serta anjing-anjing terlarang yang berada di dalam premis dengan waran sitaan daripada magistrate. Untuk makluman semua, antara anjing-anjing terlarang mengakui jenis pitbull, bulldog, Japanese Tosa dan lain-lain. Selain kuasa menyita, tindakan penguasaan lain yang boleh dilaksanakan MPJB ialah pembangunan kesalahan dengan kebenaran bertulis daripada pendakwa raya sebagaimana UUK 13B, UUK Pelesenan Anjing MPJB Pindaan 2021. Pindaan UUK ini juga dibuat bagi melarang pemeliharaan anjing di dalam bangunan kediaman bertingkat strata sebagaimana UUK 12, UUK Pelesenan Anjing MPJB Pindaan 2021. Jumlah had anjing yang dibenarkan di dalam premis adalah sebanyak seekor anjing bagi kategori rumah teres, 2 ekor bagi rumah berbandung, 4 ekor bagi rumah sesebuah, dan 4 ekor bagi bangunan gelang sesebuah. Sehubungan ini, bagi mana-mana warga bandaraya yang ingin atau telah memelihara haiwan peliharaan anjing di premis masing-masing, anda adalah dinasihatkan untuk segera memohon lesen pemeliharaan anjing melalui Jabatan Pelesenan MPJB dengan mematuhi syarat-syarat yang ditetapkan. Para hadirin yang saya hormati sekalian, sebelum mengakhiri ucapan pada hari ini, saya ingin menyampaikan beberapa pemakluman untuk warga bandaraya. Pertama, sebenar dengan sambutan Hari Keputeraan Rasmi Duli Yang Maha Mulia Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar, Sultan Johor, MPJB akan mengadakan majlis perasmian menara MPJB pada 24 Mac 2022.
Kedua, seperti yang telah saya maklumkan sebelum ini, lanjutan pembaruan lesen perniagaan dan iklan dalam kawasan MPJP bagi tahun 2022 tapi sebarang caj penalti kelewatan akan berakhir pada 31 Mac 2022. Ini bermakna kegagalan untuk membarui lesen sebelum tarikh 31 Mac 2022 ini akan menyebabkan lesen perniagaan dan iklan dibatalkan serta-merta. Akhir kata, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat menjalankan tanggungjawab mengundi kepada seluruh warga Johor Bahru yang akan mengundi pada 12 Mac ini. Selamat bertugas kepada warga kerja MPJP yang akan bertugas di pusat-pusat mengundi. Dan selamat maju jaya kepada semua calon, bakal calon, serta calon-calon ahli majlis yang akan bertanding di dalam pilihan raya negeri Johor. Setakat ini saja ucapan saya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berpindah kepada perkara 3, mengesahkan penyata mesyuarat penuh bilangan 1 Balang 2022 bertarikh 31 Januari 2022. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwa samiul alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Mahmud. Yang berhormat Datuk Kongsi, saya Yahya bin Jaafar membawa usul supaya penyata mesyuarat penuh bilangan 1 Balang 2022 bertarikh 31 bulan Januari 2022 bagi diterima dan diteruskan. Terima kasih. Yang berhormat Datuk Kongsi, saya sudah global menyokong usul tersebut. Penyata mesyuarat penuh bilangan 1 Balang 2022 bertarikh 31 Januari 2022 setuju diterima dan diluluskan tanpa kedaan. Seterusnya perkara 4, mengesahkan penyata-penyata mesyuarat sebagaimana di bawah ini jika dipersetujui bagi diteruskan. Dan 41, menerima penyata dan kuasa kewangan dan perkara am bilangan 2 Balang 2022 bertarikh 17 Februari 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kepada Tugas bawa bersih supaya penyata tentang kuasa kewangan dan perkara am bilangan 2 2022 bertarikh 12 Februari 2022 dan Assalamualaikum. Saya Haji Abdul Ismail menyokong usul tersebut. Penyata jawatan kuasa kewangan dan perkara am bilangan 2 2022 bertarikh 17 Februari 2022 tujuh diterima dan diluluskan tanpa kedaan. Seterusnya, pada 4.2, menerima penyata jawatan kuasa pelaksanaan program Bandar Selamat dan Lalu Lintas bilangan 2 Balang 2022 bertarikh 14 Februari 2022. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Faizal Abdul Rahman membawa usul supaya penyata dalam kuasa pelaksanaan program Bandar Selamat dan Lalu Lintas bilangan 2 Balang 2022 bertarikh 14 Februari 2022 bagi diterima dan diluluskan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Abdul Aziz Abdul menyokong usul tersebut. Penyata jawatan kuasa pelaksanaan program Bandar Selamat dan Lalu Lintas bilangan 2 2022 bertarikh 14 Februari 2022 tujuh diterima dan diluluskan tanpa kedaan. Seterusnya perkara 4.3, menerima penyata jawatan kuasa kesihatan, pelancongan dan alam sekitar bilangan 2 Balang 2022 bertarikh 15 Februari 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Bersiati Binti Haji Osman membawa usul supaya penyata jawatan kuasa kesihatan, pelancongan dan alam sekitar bilangan 2 bertarikh 15 Februari 2022 bagi diterima dan diluluskan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Abdul Aziz Abdul menyokong usul tersebut.
Penyata Jawatankuasa Kesihatan, Pelancongan dan Alam Sekitar bilangan 2 2022 bertarikh 15 Februari 2022 setuju diterima dan diluluskan tanpa bidaan. Seterusnya perkara 4.4 menerima penyata Jawatankuasa Palestinan bilangan 2 malam 2022 bertarikh 19 Februari 2022. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta nama membawa usul supaya penyata Jawatankuasa Palestinan bilangan 2 malam 2022 bertarikh 16 Februari 2022 bagi diterima dan diluluskan. Terima kasih. Saya Abdul Ismail menyokong usul tersebut. Penyata Jawatankuasa Palestinan bilangan 2 2022 bertarikh 16 Februari 2022 setuju diterima dan diluluskan tanpa bidaan. Berikutnya perkara 4.5 menerima penyata Jawatankuasa Pembangunan bilangan 2 malam 2022 bertarikh 14 Februari 2022. Saya menerima usul masing-masing. Selamat pagi, Yang Berhormat Datuk. Saya Romani menyokong usul tersebut. Penyata Jawatankuasa Pembangunan bilangan 2 2022 bertarikh 14 Februari 2022 setuju diterima dan diluluskan tanpa bidaan. Berikutnya perkara 4.6 menerima penyata Jawatankuasa Taksiran bilangan 2 malam 2022 bertarikh 16 Februari 2022. Bismillahirrahmanirrahim. Menerima saya Muhammad Faizal Abdul Rahman membawa usul supaya penyata Jawatankuasa Taksiran bilangan 2 malam 2022 bertarikh 16 Februari 2022 bagi diterima dan diluluskan. Terima kasih. Yang Maha Berfungsi, saya Fani Tolong menyokong usul tersebut. Penyata Jawatankuasa Taksiran bilangan 2 2021 bertarikh 16 Februari 2022 setuju diterima dan diluluskan tanpa bidaan. Berikutnya perkara 5 membentangkan penyata malam ini mesyuarat sebagai maklumat. 5.1 penyata Jawatankuasa Pusat Setempat OAC bilangan 3 malam 2022 bertarikh 9 hari bulan Februari 2022 dan penyata Jawatankuasa Pusat Setempat OAC bilangan 4 malam 2022 bertarikh 21 bulan Februari 2022. Penyata Jawatankuasa Pusat Setempat OAC bilangan 3 2022 bertarikh 9 Februari 2022 dan bilangan 4 2022 bertarikh 21 Februari 2022 diterima sebagai maklumat. Seterusnya perkara 6 usul penangguhan. Yang Berhormat Datuk Seri, saya Muhammad Faizal Abdullah berusul dan dikeluarkan bilangan 2 pada 2022 bertarikh 4 Februari 2022 dilanjutkan. Yang Berhormat Datuk Pengerusi, saya di Sdn Negeri Gombal menyokong usul tersebut. Dengan itu, mesyuarat penuh bilangan 2 2022 bertarikh 24 Februari 2022 ditangguhkan. Seterusnya perkara 7 ucapan penangguhan oleh Majlis Persidangan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa min nasta'in. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat pagi. Yang berhormat Datuk Haji Muhammad Nur Azam, Datuk Osman, Kepala Majlis Bandar Raya Baru, yang berhadir dan Datuk rakan-rakan majlis, yang berhadir Tuan Setiausaha, yang berhadir Tuan Kepala Setiausaha, Ketua Jabatan, Ketua Usul, Ketua Haji Syarah dan selamat sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan izin limpah rahmat darinya. Pagi ini kita dapat bersama dalam syarat penuh Majlis Bandar Raya Global.
Kesempatan awal ini saya ambil untuk mengucapkan sedikit terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan kesempatan ini dalam masa yang singkat mungkin. Selamat Datuk, serta rekan-rekan sekalian, seperti yang Tuan Datuk katakan tadi, pilihan raya negeri sudah semakin hampir 12 hari bulan ini. Selepas 12 hari bulan ini, kita tahu siapa sebenarnya akan menjadi wakil rakyat bagi kawasan masing-masing seluruh dunia. Mudah-mudahan kita doakan perjalanan jalan raya jalan dengan izin dan lancar tanpa ada apa masalah yang berikut. Kesempatan ini juga saya ambil untuk mengucapkan tahniah kepada rakan-rakan yang mungkin terpilih oleh parti masing-masing untuk menjadi calon, dan kita doakan mudah-mudahan siapa saja yang bertanding ini akan beroleh kejayaan, dan bagi yang tidak terpilih kita teruskan berkhidmat sebab yang bertanding untuk menjadi wakil rakyat itu betul-betul juga untuk rakyat, dan kita di sini diletakkan di sini dulu bukan orang yang dipilih untuk menjaga ataupun berpenting itu rakyat. Jadi sehubungan dengan itu matlamatnya dilaksanakan. Mudah-mudahan bagi sesiapa yang terpilih dalam jaya teruskan pengharapan yang akan kita, sebab matlamat kita sama tak kisah ataupun tak perlu dipikir daripada di mana sekalipun, maka kita bekerja supaya mungkin untuk menjaga kebaikan dan kepentingan yang besar. Tuan-tuan yang hormat sekalian, kita tahu dalam suasana yang seperti ini, kes COVID semakin meningkat, mungkin ada pertimbangan di kalangan kita ataupun bangun di bumi ini bukan tanggungjawab bagi kita untuk mengedarkan bahawa pemilik kerajaan ataupun pemilik Dewan Undangan itu bukan satu tanggungjawab untuk memastikan perjalanan pentadbiran kerajaan ini benar-benar dapat berjalan dengan baik tanpa ada halangan. Di mana kita dimaklum sebenarnya sedikit perkara-perkara mungkin yang membutuhkan barang kerajaan, jadi bila dari diadakan ulangan ataupun dilaksanakan kuasa kepada rakyat. Jadi dengan itu sama-sama kita tak kisah daripada bangsa, yang penting kesejahteraan rakyat, kestabilan hidup baik utama dan sudah pastinya juga merasakan bahawa peranan sekarang itu semua di bandara ini merupakan satu perkara yang perlu diberi perhatian yang lebih dalam menghadapi pilihan raya ini, dalam hal ini dalam rakyat. Hubungannya itu yang bermandatur serta pegawai pada majlis itu minta supaya dalam tempoh ini mana yang tidak yang boleh dipertimbangkan untuk kita berbeza kalian termasuklah dalam soal penyelidikan sebagainya. Kalau ini tidak bergantung bermandatur sekolah tadi, kalau kawasan itu menjadi bentuk gangguan atau bahaya bagi jalan lain masyarakat lain, mampu tindakan yang mungkin tidak boleh dielak terpaksa diambil itu kalau ada pelonggaran atau sekitar ini jalan-jalan sebagainya. Saya tak nak mengambil masa yang panjang, mempertaruh kita dalam keadaan semangat atau siapa akan kita yang akan dipilih menjadi calon. Jadi sama-sama doakan bagian yang peluang menjadi calon dari dasar yang lain dan setelah menjadi masyarakat dan itulah daripada partimanya sama-sama kita jadikan hubungan yang rapat untuk menjadi. Jadi prestasi bandara ini semakin meningkat, hasil dari kecil kuat. PRN semakin dekat, bekerja lah.
Jadi berbilang ke wilayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormat Datuk Bandar, barisan ahli majlis, tuan Seusaha, Timbalan Seusaha, ahli ofisial, para pemerintah, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, mesyuarat bilangan 2 pada 2022 pada pagi ini telah selesai. Dimulakan bahawa yang berhormat Datuk Bandar dan menaikkan luar. Sidang hadirin dimohon berhenti.